واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk meneruskan pengajian kita daripada surah yang keempat, Surah An-Nisa, yang bertemakan kepada keadilan di dalam rumah tangga, dalam sebuah rumah dan juga di dalam masyarakat. Dan pada hari ini kita akan meneruskan pelajaran pada ayat 165 hingga 167 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadhil Safas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Safas. Kita ditemani di ibu ayah di Kaca TV, di Facebook. Ya. Di mana juga berada, dan tak lupa sahabat-sahabat kita ni Istiqamah ya, yang terus bersama di studio dan dijemput pada tuan-tuan yang mungkin belum lagi sampai Ustaz ya. Belum sampai lagi ke studio My Quran Time, dijemput untuk bersama ahli qaryah ataupun surau, masjid ataupun organisasi untuk sama-sama kita memeriahkan lagi pengajian Al-Quran kita pada setiap hari. Pada hari ini kita ingin memulakan dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi 3 ayat pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-165, tugas utusan Allah adalah menyampaikan berita gembira dan peringatan. Itu adalah tugas para rasul, dan diikuti pada ayat yang ke-166, penyaksian Allah dan malaikat atas kebenaran penurunan Al-Quran. Diikuti pada ayat yang ke-167, kesesatan orang kafir dan kesukarannya kembali kepada kebenaran. Mari sama-sama kita membaca ayat 165 hingga 167 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Sila Ustaz. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar yang ada dalam monde, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lagi bersua pada hari ini. Allah beri kesempatan pada kita untuk terus melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita hari ini kita akan sama-sama membacakan ayat 165, 166 dan 167. 3 ayat sahaja. 3 ayat. 3 ayat insya-Allah. Ibu ayah sekalian, untuk kita baca terlebih dahulu 3 ayat ini. Mari kita cuba dengan bacaan murattal nahawan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. قد ضلوا
ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-165 hingga 167 untuk kita mengambil pelajaran Ustaz ya. Sebelum ini dinyatakan bahawa ada rasul yang dikisahkan, yang diceritakan, ada rasul yang tidak kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad. Maksudnya ada pelbagai nabi. Kalau kita tengok dalam Injil, dalam kitab-kitab terdahulu, ada nama-nama nabi lain Ustaz ya. Nabi Daniel lah, nabi macam-macam nabi yang ada, Samuel dan sebagainya. Tetapi di dalam Al-Quran ini ada rasul nabi yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Jadi kalau kita dengar nama-nama nabi lain, itu tidaklah mustahil, tetapi Allah hanya cerita mana yang perlu diceritakan kerana adalah hikmah di sebalik perkara tersebut. Jadi tak perlulah kita nak pergi cari nama semua nabi kan, walaupun memang kewujudan kehadiran mereka itu lebih banyak daripada apa yang disenaraikan di dalam Al-Quran. Maka tujuan Nabi ini apa? Tujuan Rasul ini apa? Allah nyatakan pada ayat 165, Rusulan mubasyirin wa munzirin. Rasul-rasul yang dikisahkan, yang diceritakan dalam Al-Quran ini dua perkara. Yang pertama, penyampai berita gembira ya, kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh. Kita sudah berjumpa pada surah Al-Baqarah bila Allah menyatakan wabasyiril ladzina amanu pada ayat yang ke-20 itu, suruh Nabi berikan kabar gembira kepada orang yang beriman, beramal soleh. Jadi itu adalah tugas Rasul yang pertama. Yang kedua, wa munzirin, memberi peringatan kepada mereka yang berbuat dosa, maksiat, kezaliman. Itu adalah tugas Rasul. Mengapa Rasul ini buat tugas ini? Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar tidak ada pada mana-mana manusia yang berhujah kepada Allah, yang mendakwa pada Allah, ya Allah engkau ni tak ada bagi kami tidak ada bagi kami pertolongan pun, tak ada dihantar apa-apa pun untuk kami beriman. Rupanya kehadiran Rasul ini adalah sebagai hujah sebenarnya Ustaz ya. Hujah. Dan bila kita bercakap Nabi wujud 1500 tahun yang lepas, bagaimana kita? Kita ini kalau Nabi itu datang dengan membawa risalah Al-Quran, maka Al-Quran ini menjadi hujah kepada kita kalau kita tidak beramal, tetapi dia menjadi sebagai pendinding ataupun syafaat kalau kita beriman dan mengamalkan isi kandung daripada Al-Quran yang dibawa oleh siapa? Oleh Rasul ya, oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita melihat perkara ini pada zaman ini, kalau ada orang yang menyampaikan Al-Quran Ustaz ya, pendakwah yang menyampaikan Al-Quran meneruskan lidah Rasul, maka itu adalah sebagai hujah, orang tak boleh tolak. Orang tak boleh tolak dan tak boleh cakap sebenarnya saya tak faham Al-Quran, saya tak faham agama, Tuhan tak ada bawa apa-apa. Satu ialah kalau memang betul tak ada, betul lah ya, dia boleh berhujah di depan Allah, tetapi kehadiran pendakwah ataupun tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, bila kita melaksanakan, menyampaikan risalah Al-Quran ini, maksudnya apa Ustaz? Kita bukan Rasul, tapi kita ini adalah umat yang meneruskan kerja Rasul, dan itu adalah untuk memastikan apa? Tidak ada yang kata alasan sebenarnya tak ada pun orang menyampaikan. Bila tak ada orang yang mendakwa pada zaman ini, tak ada orang menyampaikan, satu, Allah boleh uruskan siapa-siapa boleh jadi penyampai, tapi khuatir kalau memang langsung tak ada sampaikan. Dan siapa yang ada pada waktu itu, namanya ialah Ahmad ke Aminah ke. Kalau Ahmad dan Aminah ini tidak menyampaikan, maka Ahmad Aminah ini yang akan didakwa di akhirat. Mengapa tidak meneruskan kerja Rasul padahal mengaku sebagai umat Nabi, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berselawat selalu Ustaz kan? Selawat selalu, tapi bila suruh sampaikan yang itu saya tak nak buat kerana takut. Contohnya kan. Kalau takut, maksudnya orang ini ada masalah tentang keimanan pada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hujung ayat 165 itu dinyatakan wa kanallahu azizan hakima. Allah ini maha perkasa, Allah ini maha bijaksana. Perkasa Allah ialah kalau dah hantar Rasul, dah hantar risalah, kalau masih ada berbuat dosa maksiat, yang maha perkasa ini boleh mengazab. Tetapi azab Allah ini bukan tiba-tiba Ustaz ya, bukan buat dosa je terus meletup kepala ke, terus meletup perut ke, tak ada. Allah ini hakim. Allah ada kuasa
Tapi Allah ini bijaksana. Allah bijaksana itu memberi ruang, memberi masa kepada kita semua. Jadi setiap kali kita dapat dengar Quran, Ustaz, ini ceritanya ialah Allah bukannya tak kisah ataupun Allah bukan tahu pun aku buat apa-apa ni. Bukan, Allah tahu, Allah berkuasa. Tetapi Allah bijaksana, Allah memberi peluang kepada kita untuk sila ambil peluang ini. Ya, jangan sampai seseorang itu kata, oh saya ni tak dapat seru, belum sampai seru, Ustaz, kan istilahnya. Tetapi rupa-rupanya Allah selalu telah pun mengaturkan ataupun mengutus Rasul membawa risalah untuk menjadi hujah agar kita jangan lagi memberi alasan. Kita berehat sebentar, kembali semua selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. جاهنا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Kita mendalami ayat 165 hingga 167 surah An-Nisa, surah yang keempat. Bagaimana Allah mengingatkan kepada kita apakah tujuan Rasul diutuskan. Dan ini adalah penghujahan. Kalau ada yang kata bahawa percaya pada Rasul ini untuk apa, kan? Ataupun ada yang kata bahawa Rasul ini zaman dahulu, zaman sekarang ni mana ada Rasul. Jadi kita tak semestinya ikut kepada ajaran agama. Rupa-rupanya apa yang dibawa oleh Rasul itu risalah yang namanya Al-Quran ini, ya, apa mesejnya itu Al-Quran. Quran ini akan menjadi hujah kepada kita, sama ada dia mendakwa kita ataupun menjadi pembela kita, maksudnya. Dan kita harapkanlah setiap ayat-ayat yang kita baca pada hari ini, maksudnya, walaupun kadang-kadang tu memang suara serak, kan, ataupun kadang-kadang dah mengantuk, penat bagi tuan-tuan yang berada kat studio, kan, ataupun berada di rumah ataupun sibuk macam mana pun, kita harapkan
Al-Quran ini menjadi hujah pembela, bukannya hujah yang pendakwa. Kalau mendakwa kita, dia kata bahawa dah berapa tahun dah aku ni dekat atas rak contohnya kan. Okay, maksudnya ayat-ayat itu tapi tak dibaca, tak diperhatikan maksudnya, apatah lagi diamalkan. Kita khawatir ianya menyebabkan Allah yang aziz dan hakimah ini bila dah sampai ke sana, maka hakim itu akan menjatuhkan hukuman. Selagi hayat di kandung badan kita masih ada nyawa, ini maksudnya Allah yang maha bijaksana memberi peluang demi peluang, dan Allah Al-Aziz tidak mahu menghukum kita. Maksudnya Allah bagilah ujian-ujian sikit itu untuk membawa kita kembali semula kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tentang Al-Quran, risalah yang Nabi bawa, Allah menyatakan kesaksian sebagaimana dalam ayat 166 nak menandakan bahawa Al-Quran itu memang benar, memang tepat, memang betul datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca ayat 166 bersama Al-Fadhil Ustaz Tamizi. Sila Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak baca ayat yang ke-166 sama-sama insya-Allah. Ada dua mat yang panjang dalam ayat ni. Pertama bima, yang kedua wal malaikah. Jadi apakah perbezaan di antara kedua-dua kalimah itu? Sila kongsikan dekat ruangan komen, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian boleh komen. Itu mat apa? Bima mat apa? Wal malaikah mat apa? Mari kita baca ayat 166. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita telah bacaan daripada ayat yang ke-166, tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu, wahai Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat juga menyaksikannya, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ustaz, ya? Jadi dalam bercakap tentang apakah yang dibawa oleh Rasul ini, ialah Al-Quran. Jadi Allah menyatakan di sini, kalau katakan orang Yahudi itu tidak percaya pada Nabi, tidak percaya kepada kenabiannya, tidak percaya kepada risalahnya, Allah menyatakan lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Allah yang bersaksi. Biarkan mereka Allah bersaksi. Jadi ini adalah satu pujukan dan sebagai satu confirmation. Allah kata kalau mereka tak percaya, Allah yang bersaksi bahawa sebenarnya apa yang diturunkan kepada kamu ini, tak payahlah kalau mereka tak nak percaya, tak nak bersaksi bahawa ini benar, sebagai satu hujah yang akan membantu mereka, bukan yang akan mendakwa mereka. Mereka tak nak percaya, it's okay. Itu yang dijawab oleh Allah di sini. Anzalahu bi'ilmih. Ini satu lagi perkara yang amat mantap bila dinyatakan tentang Quran. Dia menurunkannya dengan ilmunya. Nabi, Ustaz, ya? Nabi itu bukannya belajar sampai universiti, bukannya tahu pasal sains, belajar pasal ekonomi ke tentang Nabi Yusuf punya sejarah, bukan tahu, ya. Tetapi ada dalam Quran. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan itu bukan ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ilmu Allah yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad sebagai postman, kan? Rasul itu sebagai pembawa risalah kepada orang ramai, dan itu adalah satu rahmat kasih sayang daripada Allah. Cuba bayangkanlah, Ustaz, ya, bila bercakap tentang bahasa Arab yang kita sedang belajar dalam Al-Quran ini, dia punya isinya, kemudian bila kita baca tak pernah bosan, kan? Kalau kita baca syair Arab, kan, kita baca tu, kemudian kita baca lagu, kan, walaupun lagu nasyid tu
pemuji Nabi ke, tapi bila banyak kali kita baca tu kita rasa macam dia punya isi tu dah boleh teka kan. Kita rasa maksudnya sama saja, tetapi Al-Quran ni berbeza. Tadabbur musim pertama hari itu dengan tadabbur musim kedua ini, pengalaman saya lah Ustaz kan, tengok macam tak pernah tadabbur ayat yang sedang dibacakan itu. Pasal apa? Pasal ada pelbagai ilmu yang ada, yang hadir bila kita berinteraksi dengan ayat yang ilmunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan di hujung ayat 166 itu dinyatakan wal malaikatu yashhadun. Siapakah malaikat yang membawa wahyu ini? Sudah tentu Jibril Ustaz kan. Malaikat Jibril dan para malaikat itu bersyahadah, bersaksi, maksudnya menyatakan bahawa betul ini datang daripada Allah. Tapi kalau katakan mereka tak percaya pada para malaikat, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Dan bila bercakap tentang cukuplah Allah sebagai saksi, awal tu Allah cakap tentang saksi. Mengapa saksi ini penting Ustaz kan? Itu ada kaitan dengan syahadah kita, ya. Syahadah kita kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu syahadah ini penting terutama apa? Bila sampai ke mahkamah. Mahkamah bila ada orang kata ini orang salah, orang betul, dia datangkan saksi. Maka kita ini bila kita sendiri bersaksi kepada Allah, harapnya di dunia ini tangan kita semuanya bersaksi kepada Allah, sampai di akhirat nanti bila kita tak boleh bercakap dah, tangan kaki kita kata, ini dulu suka pergi belajar Quran. Ini suka baca Quran. Ini suka mendengar Al-Quran. Maka insya-Allah moga-moga tak adalah Al-Quran menjadi hujah mendakwa kita, akhirnya diseret ke azab Allah. Ya, tetapi Quran yang menjadi syafaat, sehingga kan apa Ustaznya, surah An-Nisa menjadi syafaat bagi kita. Kita mungkin kata boleh ke surah An-Nisa menjadi syafaat? Tapi sekarang zaman AI, artificial intelligence, hologram apa sebagainya, boleh je sesuatu membantu Ustaz kan. Maka Al-Quran lebih lagi perkataan daripada Allah yang membantu untuk kita ini diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah ayat 166 yang ingin kita baca sekali lagi bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ayo sekali lagi kita ulang ayat 166. Moga-moga menjadi syafaat dan juga menjadi hujah, menjadi peneman, pendinding kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Syafaatil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lakinillahu yashhadu bima والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-166 sebagai satu pujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi yang menyaksikan kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Dan diturunkan Al-Quran ini dengan ilmu Ustaz ya. Bila cakap tentang ilmu Allah ni melangkau masa. Ya, maksudnya bukan sekadar 1500 tahun yang lepas Quran relevan zaman sekarang ni, tak. Kalau ada yang cakap begitu, itu tandanya apa? Dia tidak ada ilmu Al-Quran. Satu. Yang keduanya, bila berinteraksi dengan Al-Quran ini, kita mesti menjadi orang yang jujur. Ya, saksi kan kena jujur Ustaz kan. Kalau dia tipu kan dalam mahkamah itu, akhirnya orang tahu saksi palsu. Maka apabila berinteraksi dengan Al-Quran ini, kita mesti bersaksi dengan jujur. Maksudnya apa? Cara berfikirnya, saya nak mencari kebenaran. Itu dia punya. Saya nak mencari kebenaran dan saya akan membawa apa-apa yang benar sahaja ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau ada orang yang berfikir negatif Ustaz, nak cari silap di dalam Al-Quran ini, dia mungkin akan gagal. Malah itu akan memberi azab kepada orang tersebut yang ingin mencari keburukan ataupun kekurangan di dalam Al-Quran. Padahal lepas tu orang kata, apa yang kamu cakap itu sebenarnya membuka pekung bahawa kamu sebenarnya adalah orang yang tidak
berilmu. Salah satu hujah orang cakap Ustaz ni, kalau orientalis dululah ketika di US dulu, dia cakap Al-Quran ni macam melompat-lompat dia punya topik dia. Tetapi saya yakin tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time dah tahu dah kan. Sebenarnya kalau kita nampak melompat-lompat, itu pasal ilmu kita yang melompat-lompat. Ya. Tapi kalau kita belajar betul-betul ilmu kita ini, kita akan nampak satu ayat demi satu ayat ni ada kesinambungan dan kesatuan message daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita akan perhatikan sedikit perkataan pilihan, namun kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infak insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Tidak ada. Yang paling ada pun, yang paling warid dalam hadis Nabi SAW pun satu saja, iaitu pada esoknya baru kita tahu, bukan malam tu. Jadi malam tu kita tak dapat tahu, melainkan kalau kita gunakan ayat Al-Quran tadi, salam tu maksudnya apa? Sejahtera. Ataupun rasa tenang. Tapi masalahnya tenang ni berbeza ikut orang kan. Ada orang dia tak tenang hidup dia kan. Macam mana kan? Bukan malam tu yang tenang ataupun tak tenang. Kalau tanda daripada Al-Quran, salam tu saja. Tapi kalau dalam hadis, satu-satunya hadis yang menceritakan tentang tanda dia adalah pada keesokan paginya, matahari yang terbit tu tidak terlalu terik. Dan suasana pada waktu pagi esok tu, masa matahari terbit tu tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dia sedang-sedang dan dia nyaman. Itu sahaja dalam hadis yang sahih. Itu sahaja tanda yang kita boleh tahu. Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma boleh tahu malam itu malam Al-Qadar selepas dia berlalu. Bukan semasa ia berlalu. Macam, malam ni macam kita WhatsApp member-member kan. Tak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Terbuka luas kubah langit 17 Ramadan Al-Mubarak, terpancar sinar cahaya putih menggetarkan abid yang beruzlah, bagaikan petir menyambar gua Hira. Jibril mengulurkan watikah dari yang hak, lembar Al-Quran pun bermula yang pertama. Lembar Al-Quran pun bermula yang pertama. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.
bacalah dengan nama Tuhanmu yang pemurah. Berhenti dulu sebab lepas tu tinggi. Bacalah. Tu memang saya tak larat lah. Ustaz Faz boleh sambung insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz Faz, Ya. wahyu pertama daripada Nausihat. Kumpulan Nausihat Ustaz Faz, lembaran ialah suasana ataupun kita kata permulaan turunnya wahyu. Allah, iqra' ma ana biqari. InsyaAllah. Ustaz Faz, Ya. Dan dalam kisah kisah Nabi Musa saat ya, bila ada Nabi Musa bermunajat kepada Allah SWT, bertanya mengapa Allah memilih dia untuk bercakap kan. Dibawakan kisah Nabi Musa kan ada menjaga kambing kan, dan ada kambing yang hilang. Mengejar, dia mengejar dan apabila dia mengejar tersebut, dia dapat kambing tersebut, dia cakap pada kambing ni tadi kan, berujarlah ya, dia kata engkau dan aku menyebabkan letih. Kan, engkau dan aku menyebabkan, pasal dia lari tu. Tetapi sebenarnya ketika dia cakap itu sebenarnya bukan dalam keadaan marah. Dia cakap itu engkau dan aku menjadi sekarang letih, tetapi itu adalah sebagai satu kesyukuran ya. Kerana apa? Kerana dapat bertemu balik si kambing. Nak menyatakan kalau kita ini bila kita dah terlepas kandang kan, dalam hidup ini kita terbabas ya, tetapi bila kita memunajat pada Allah SWT, sebenarnya Allah tahu bahawa kita mengadu pada dia dan Allah tak marah. Kan? Dan itulah peluang untuk kita bermunajat dan bercakap kepada Allah. Dan wahyu yang turun ini Ustaz ya, dalam Al-Quran berbeza dengan zaman Nabi Musa. Nabi Musa ada Taurat, tak ada puji-pujian tersebut. Nabi Musa yang kena bercakap terus pada Allah SWT. Tetapi zaman kita ini kita ada Al-Quran, dia gabungan Taurat dan Zabur yang turun pada Nabi. Jadi di situ ada munajat. Kita baca saja ayat yang ada ini. Contohnya tadi wa kafa billahi syahida. Kita akan cakap, ya Allah, cukuplah engkau ya Allah menjadi saksi kepada aku untuk menyampaikan risalah. Kalau kita nak buat baik Ustaz ya, orang lain semua tak percaya, ajak orang baca Quran, jomlah Quran time, anak-anak kata tak payahlah mak kan, mak tu baru ikut sekejap dah jadi macam ustazah contohnya kan. Maka pada waktu wa kafa billahi syahida, ya Allah, aku cukuplah ya Allah, engkau menjadi saksi aku nak mengikut Rasul menyampaikan risalah ini. Itulah Al-Quran yang sedang kita baca sekarang ini. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, Masya Allah, syukur, Alhamdulillah. Moga-moga Allah SWT terus permudahkan kita dan menerima munajat-munajat kita, permintaan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebelum kita singgah seketika ke ulang kaji tajwid kita pada episod kali ini, kita terlebih dahulu ingin melihat apakah perkataan pilihan episod kali ini. Mari kita perhatikan. Iaitu perkataannya ialah wasaddu an sabilillah. Perkataan yang ingin kita fokuskan ialah sadda, bermaksud menghalang, mencegah. 42 kali disebut dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf, Surah Al-Anfal dan juga Surah Taubah. Dia bercerita tentang halangan pada Nabi menyampaikan risalah. Tetapi sebenarnya ada nasihat-nasihat pujukan daripada Allah yang menguatkan Nabi untuk terus berjuang. Maka jom kita terus baca Al-Quran dan mendalami isi tajwidnya. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Faz. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, fokus kita ialah pada ayat yang ke-165. Kita nak melihat hukum-hukum tajwid yang berkait dan juga kalimah-kalimah untuk kita praktikalkan bacaannya. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rusulan mubashshirina wa munzirin. Silakan. Baik, subhanallah, masya-Allah. Tabarakallah. Rusulan mubashirin, tanwin bertemu dengan mim idgham ma'al ghunnah dengan dua harakat. Rusulan, jaga-jaga pada kalimah rusulan, ra tu tafkhim, sin tu jangan terkesan dengan ketebalan huruf ra. Jadi kena hati-hati. Rusu, jangan rusulam, bunyi tebal semua. Ra saja yang tebal. Rusulam, kan? Cuba rusulam. Okey. Oh, sampai situ je. Ya, Ustaz betul tu kata. Okey. Kemudian hati-hati pada kalimah wa munzirin, iaitu nun mati bertemu dengan zal, ikhfa hakiki dengan dua harakat. Wa munzirin. Silakan. Wa munzirin. Masya-Allah, bagus, subhanallah. Kemudian iaitulah pada kalimah
على الله حجة. Sekali lagi kita sampai rusul. على الله حجة بعد الرسل. Silakan. Okey, hati-hati pada alallahi hu. Kalimah Allah dengan hujjah, iaitulah perpindahan daripada huruf ha kepada huruf ha. Ha pangkal kepada ha tengah rongga kerongkong kita. Alallahi hujjah. Cuba. Allahi hu. Kena betulkan sah. Alallahi hujjah. Okey, boleh. Alhamdulillah, masya-Allah. Kemudian pada akhir ayat ba'dar rusul tu, hati-hati dia selalu kita jumpa rasul kan, rasul panjang. Yang ni dia tak ada, dia tak ada waw. Ba'dar rusul. Cuba. Hati-hati menyebut huruf ra tafkhim, dhammah bagi depan. Ba'dar rusul. Aywa, bagus bunyi sin tu, dia tak bunyi tebal, bagus. Alhamdulillah. Dan yang terakhir iaitulah tanwin bertemu dengan ha, iaitu nun mati, tanwin bertemu dengan ha izhar halqi, dengung dengung pula, tanpa dengung jelaskan bacaan kita. Dan jangan lama azizan, tak boleh, jelaskan, mesti jelaskan. Dan zai jangan tertukar dengan zal. Wa kana Allahu azizan hakima. Silakan. Wa kana Allahu azizan hakima. Hafadas. Azizan hakima. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita cuba hafal. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna linnas. Silakan. Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna linnas. Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna linnas. Okey, sekali lagi. Perhatikan, pandai kita hafal. Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna linnas. Sekali lagi, silakan. Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna linnas. Bagus, 6 kalimah. Agak-agak boleh. Cuba dulu. Perhatikan. Jangan, kalau boleh, jangan melihat mushaf. 1, 2, 3. Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna linnas. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Dapat menghafal sebahagian daripada ayat yang ke-165. InsyaAllah kita dapat ulang dan sambung lagi hafalan kita. Moga-moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini ayat yang terakhir dalam My Quran Time, Quran Salat, Infaq, insyaAllah. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ
وارزقنا تلاوته. Mereka yang ni yang kita kena tanamkan dalam keluarga kita juga. Ingat tak hadis yang Rasulullah sebutkan, rahimallahu rajulan, Rasulullah kata Allah Ta'ala merahmati seorang lelaki, yaqumul lail, dia mendirikan malam, kemudian dia mengejut isteri dia. Kalau isteri dia susah nak bangun, dalam hadis tu menyebut dajjah, maknanya dia percikkan sikit air, dia manja-manja pada isteri dia supaya bangun malam. Macam tu. Kalau ayah saya tak, dia simbah air tu. Itu Satu bakul. Itu maknanya itu dah pukul 6.30. 6.30 simbah air terus. simbah air terus. Kalau qiyamul lail tu maknanya mungkin boleh genjis-genjis lagi. Mudah-mudahan bangunlah. Maknanya sebab apa? Rasulullah mendoakan rahmat Allah. Rasulullah kata rahimallahu rajulan, Allah Taala merahmati lelaki yang bangun qiyamul lail, dia kejut pula isteri dia kejut pula anak dia. Sebab itulah kita perhatikan bagaimana Saidina Umar, Saidina Abu Hurairah, orang yang tidur di rumah mereka dapat perhatikan mereka inilah sahabat yang mendirikan malam, kemudian dia kejut ahli keluarganya, kekuatan mereka. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita mendalami ayat 165 hingga 167 daripada surah An-Nisa sebagai satu pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjelaskan tujuan ataupun objektif Rasul itu diutuskan, iaitu membawa kabar gembira dan juga memberi amaran agar manusia ini tidak menjadikan hujah kepada Allah ataupun memberi alasan bahawa ya Allah, kami ini tidak beriman kerana kami tidak mendapat Rasul, tidak ada bukti yang diajarkan. Rupa-rupanya Allah hantarkan Rasul, Allah hantarkan risalah bersama Rasul iaitu Al-Quran pada zaman ini. Apabila Al-Quran itu sampai kepada kita, maka ia tidak lagi boleh menjadi alasan untuk tidak beriman melaksanakan perkara-perkara kebaikan di atas muka bumi ini. Dan Allah bersyahadah, Allah bersaksi kebenaran Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang turun dengan ilmu Allah menunjukkan bahawa ilmu yang disampaikan dalam Quran ini tetap relevan sepanjang masa. Kalau ada yang kata Ustaz, ada yang kata bahawa ini 1500 tahun yang lepas ataupun tak boleh bercakap tentang artificial intelligence, ini tajuk-tajuk terkini, tak ada dalam Quran. Sebenarnya orang itu adalah orang yang tidak kenal kepada Al-Quran, tidak kenal kepada Allah. Itu masalah dia lah. Kan? Dia yang kena belajar Al-Quran, bukannya Al-Quran yang perlu tunduk ataupun orang lain menyatakan bahawa alamak, kita ni beriman pada kitab, belajar daripada kitab yang tidak relevan. Jadi kita perlu faham bahawa Quran ini datang daripada ilmu Allah dan ilmu Allah sudah pasti mencakup kepada sepanjang zaman. Tetapi bila sudah hadir Al-Quran ini benar, masih ada lagi orang yang tidak menghargai hadiah ini. Siapa mereka? Ayat 167 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan yang bayar dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat berikutnya kita nak baca iaitulah ayat 167. Hati-hati pada kalimah wasaddu satu, kemudian qad dallu dalalan. Ada tiga kalimah yang perlu kita beri perhatian. Mari kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa saddu وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا قد ضلوا ضلالا بعيدا صدق الله العظيم
Surah Al-Azim, begitu bacaan ayat yang ke-167. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang orang lain daripada jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Itu adalah terjemahan ringkas. Tetapi apakah signifikan kepentingan ayat ini? Allah menyatakan maksudnya bahawa ada orang yang kafaru. Kafaru ini maksudnya lawan kepada syakara. Syakaru iaitu apa? Tidak menghargai, tidak bersyukur. Jadi apabila Allah sudah menurunkan hadiah paling besar, namanya Rasul, membawakan risalah dengan hadiah yang mempunyai hidayah, iaitu Al-Quran, ada orang yang tidak menghargai, Ustaznya, istilahnya kafaru. Dia tahu ada kebenaran di dalamnya, tetapi kafara itu maksudnya menutup dengan tanah bagi biji benih. Itu sebabnya kufar itu nama lain bagi petani. Ya, petani itu tugasnya apa? Ada biji benih dan kemudian dia tutup dengan tanah. Apabila orang itu digelar sebagai kafaru ataupun kafir adalah bila ada kebenaran, biji benih itu adalah butir kebenaran, tetapi ditutup dengan kesombongan, dengan segala keperluan yang tak berapa bersih, Ustaznya. Maksudnya dengan apa, nak pangkat, pasal nak nama, maka ditutup kebenaran tersebut. Itulah innalladzina kafaru, menutup kebenaran dan juga tidak bersyukur. Maksudnya orang dapat hadiah, Ustaz ni, orang bagi hadiah, dia pergi tak bersyukur, malah dia pergi baling hadiah tersebut. Satu. Tetapi bukan sekadar mereka tidak menghargai, wasaddu, dia menghalang orang lain pergi ambil hadiah, Ustaz. Dia tak nak hadiah tu, tak menghargai, dah satu. Tapi orang lain nak ambil hadiah tu, dia kata jangan pergi kepada Nabi Muhammad. Ciri Nabi Muhammad ni tidak ada dalam Taurat. Itu yang dibuat oleh orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Terutama dia punya ustaz-ustaz dia. Ustaz-ustaz dia jaga jangan, tak ada. Pasal apa? Pasal kalau dia pergi buka kebenaran, nanti follower ustaz-ustaz ni habis. Dia akan pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mereka ada rasa dengki kepada Nabi. Dan itu pelajaran untuk kita, Ustaz, ya. Dalam agama kita ini, bila kita ada kebenaran, satu, kita kena hargai. Yang kedua, jangan dihalang dan jangan disembunyikan. Jangan dihalang, jangan disembunyikan. Kalau kita ada orang datang, contohnya ini untuk ustaz-ustaz kan, penyampai-penyampai, ada kebenaran kita sampaikan, tapi ada daripada ustaz lain, dia ada ilmu lain apa sebagainya, silakan. Ya, itu adalah untuk memastikan kita tidak berdengki. Pasal boleh je berdengki. Dia kata semua ikut saya, nak pergi sana tak payah, sana itu tak berapa betul sangat ataupun kurang sikit, ikutlah saya. Itu adalah penyakit-penyakit yang ada pada orang-orang yang digelar sebagai kafaru wasaddu. Kesannya apa? Kesannya ialah kepada pengikut-pengikut ustaz-ustaz Yahudi ini, akhirnya mereka tak tahu kebenaran dan mereka bergaduh antara satu sama lain. Salah satunya pasal orang-orang agama sendiri yang dengki antara satu sama lain dan menghalang. Bukan sekadar dia tak bersyukur kepada kitab Al-Quran dan risalah Nabi ataupun kerasulan Nabi, tetapi menghalang orang ya untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesan bila buat perkara begini, Allah nyatakan qad dallu dalalan ba'ida. Maka mereka telah sesat dengan sesat yang amat jauh, ya, amat jauh. Jadi bercakap tentang amat jauh ini adalah sebagai satu amaran Allah kepada sesiapa yang dapat kebenaran, jangan ditutup dan jangan kafaru, tidak dihargai. Sila bersyukur dengan kebenaran walaupun sikit dan jangan halang. Kalau kita rasa kita tak boleh nak baca Quran banyak, tak boleh nak mengamalkan semua, jangan halang orang. Kalau ada orang kata bahawa kita kena solat contohnya di awal waktu, ya, kemudian bos ni cakap ini nak tunjuk baik konon kan. Jadi satu, mungkin dia tak menghargai hidayah untuk sembahyang awal, tapi yang kedua ni dia pergi halang pula orang. Tak payah, kita meeting teruskan meeting kan? Tak payah baca Quran, nak pergi solat awal. Kita datang kerja bukan untuk baca Quran. Contoh dia cakap begitu, sebenarnya dia boleh membawa kepada kesesatan yang jauh. Pasal apa? Pasal kesesatan ini datang, Ustaz, ya, kalau orang tu dia tidak bersyukur, kufur, dia masih lagi Allah boleh bagi lagi. Tapi kalau dia dah menghalang, dia ditimpa dengan pelbagai kesesatan, ya, dan itu yang dinyatakan sebagai dalalam ba'ida. Dia akan jauh
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya pelajaran untuk kita, kalau kita tak boleh nak amalkan semua isi kandung Al-Quran, kita cuba baca, faham. Ada yang benda kita tak boleh tu, kita senyap je Zat. Jangan pula kita kata tak payahlah kan, tak apalah. Orang nak buat baik, nak tolak rasuah contohnya, ataupun nak tolak ponting daripada pergi kerja, ataupun pergi kafeteria 2 jam. Kan, sepatutnya pergilah waktu bukan office hour kan. Tapi kita kata tak apalah kan. Kita menghalang orang berbuat baik untuk on time, itu sebenarnya boleh membuatkan kita makin lama makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita mohon Allah jangan berikan kita kesesatan itu ataupun jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membawa pada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, kita ingin menjalankan tugas yang diberi dengan penuh amanah dan dedikasi. Ya, itu satu perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amalkan syariat Islam secara sempurna dengan berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Apabila Al-Quran ini turun daripada Allah, Sunnah untuk menerangkan balik apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, berkata benar tentang mesej Al-Quran dan tidak menokok tambah isinya, kerana kita tidak mahu akhirnya kita terjauh daripada Allah dan digelar sebagai dallu dalalam ba'ida, yang kita mohon Allah jauhkan untuk diri dan keluarga kita. Kita berdoa bersama Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Rahman. Terima taubat kami, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah, daripada segala macam keburukan dan bahaya. Bibarakatil Quranil Azim. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran teman kami, pendinding buat kami, penyelamat kami, ya Allah. Andai kami jauh daripada Al-Quran, dekatkan hati kami kembali dengan Al-Quran. Jauhkan kami daripada perkara-perkara yang menjauhkan kami daripada Al-Quran. Moga-moga kami beroleh rahmat dan barakah, juga keampunan daripadamu, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini dan kita dipimpin dengan Al-Quran. Inilah yang kita mohon dan kita ingin gerakkan bersama, ya, mengajak ramai rakan-rakan kita dalam misi tabung gerakan Al-Quran. Peluang untuk tuan-tuan menyumbang dan juga mencadangkan aktiviti-aktiviti di masjid ataupun di organisasi tuan-tuan, dan apa yang boleh kita bekerjasama dapat kita laksanakan untuk memastikan Al-Quran dinobatkan sebagai sumber perlembagaan tertinggi datang daripada Tuhan Yang Esa. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين